Sekiranya yang boleh menjadikan puasa itu sia-sia antaranya bercakap kotor. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, kita cabaran hari ni, depan elok, semua solehah, soleh, belaka. Tapi dengan telefon, semua bertukar rupa. Dengar suara sendiri tu kan. Encik follow saya ya, nak buktikan follower saya. Encik tengok live saya sekarang, live sekarang tu. Perasan atau tidak, hari ini adu domba berkata keji di media sosial sangat dahsyat. InsyaAllah orang depan saya ni tak buat kerja-kerja tu. InsyaAllah. Tak ada yang buat, tak ada yang terlibat. Hari ini wartawan tidak berbayar yang tidak bertauliah, portal-portal, page-page suka mensensasikan isu. Buat tajuk yang kontroversi, lepas orang tak baca lagi isi dah maki hamun dah. Ini namanya an-namimah, pengadu domba. An-namimah, pengadu domba. Dan kita tengok bulan Ramadan ni tak ada beza, bahkan makin teruk. Perasan tak? Mengadu domba rakyat dengan pemerintah sampai rakyat makin hamun pemerintah, tak ada hormat dah, keluar semua dah perkataan. Sebab portal-portal page kalau saya sebutkan marah, tapi saya sebut je lah. Macam pen merah, pen biru, pen kuning. Okey, nampak tak cover situ? Macam oh bulan, oh bintang, oh matahari. Macam apa lagi? Durian mempelam, siakap keli, siakap tiga rasa. Subhanallah. Banyak sangat tuan-puan sekalian. Terlalu banyak. Bukan 2-3. Hari tu saya pernah list hampir 20 yang selalu suka sensasi-sensasikan. Apa yang berlaku? Orang bergaduh, orang mikir hamun. Betul tak? Dia nak buat tajuk sensasi sebab nak naik rating. Lepas tu dia dibayar banyak lagi kepada orang yang buat iklan dalam page dia. Buat iklan dalam dia punya website, dalam blog. Memang dia orang dapat keuntungan yang banyak. Membuatkan masyarakat netizen maki hamun ulama, adu domba netizen dengan ulama, sampai maki hamun mufti, sampai maki hamun ustaz ustazah. Betul tak? Melaga-lagakan sesama umat Islam. Yang ini subhanallah Nabi sebut an-namimah la yadkhulul jannah. Pengadu domba tak masuk syurga. Nabi kata pengadu domba tak masuk syurga, memecah belahkan masyarakat, mengadu domba, buat panas masyarakat, sekian-sekian. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ketika Nabi melalui satu kubur, lalu Nabi bersabda, sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini sedang diazab, sedang diseksa. Dan sesungguhnya Nabi kata mereka berdua ini bukan diazab kerana perbuatan yang berat untuk ditinggalkan. Nabi kata dia sedang diazab ni bukan kerana perbuatan yang susah nak ditinggalkan, benda tu boleh ditinggalkan. Lalu Nabi kata yang pertama diazab kerana dia tidak menjaga kebersihan lepas buang air kecil. Sebab itu kita jangan tergesa-gesa lepas buang air kecil, tunggu. Kena istibrak. Mazhab Syafi'i kita istibrak tu wajib, berdehem, tekan-tekan sikit ke hari-hari. Sebab kalau kita tak buat terburu, lepas kecil je basuh cepat-cepat, bangun, boleh jadi air kecil tu keluar. Lepas tu solat tak sah. Sebab najis tu keluar mungkin masa berjalan dan sebagainya. Dan Nabi tekankan benda tu sebab banyaknya punca kanser prostat ke apa-apa perempuan pun dikencing ke apa. Sebab sisa akhir air kencing yang kita tak sabar-sabar nak bangun cepat-cepat tu, ia tu punca banyak penyakit sebab kandungan kotoran paling tinggi yang sisa hujung-hujung tu. Tu dia. Ada lagu iringan kan? Insya-Allah. Subhanallah. Lepas tu bini nombor berapa tu? Macam cakap senyap-senyap. Ni mesti yang nombor berapa, takut kena jawab juga sampai keluar. Okey tuan, tak apa. Subhanallah. Kemudian Nabi sebut, manakala yang kedua, seksa kubur yang kedua adalah dia adalah seorang yang suka menyebar-nyebarkan berita di kalangan manusia sehingga manusia saling bergaduh. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, ini sangat bahaya. Kita kadang tu bukan kita yang tulis, kita share. Tapi share tu yang memang kita suka, memang padan aku memang sokong bila dia cakap ni gini-gini, dan tahu apa yang di share tu ada yang tengah panas sekarang. Lepas tu orang pun bawah tu orang pun sambunglah maki hamun dekat FB kita. Kita kata kita tak tulis ustazah, kita share je. Ada sama-sama lah tu, menyebarkan adu domba. Saya berpesan begini bukan sebab saya ada kepentingan dengan individu. Oh ustazah ni mungkin juru cakap pemerintah kot. Mungkin tak, saya tak ada kepentingan apa-apa dan saya bukan dibayar apa-apa. Yang saya fikir adalah yang pembuat
Dan peringatan ini, tolong tuan puan sekalian, kita tinggal 8 hari saja lagi Ramadan. Jangan sampai tak ada satu hari pun Ramadan kita yang Allah terima. Jangan sampai tak ada satu hari pun puasa kita sah pahalanya di sisi Allah. Sebab ulama bincang, orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan keji, dusta, maki hamun, kalau tak maki hamun, ayat elok je, tapi sindir, menyakitkan hati orang walaupun tak ada maki hamun, itu semua perkataan keji. Ataupun anamimah, ulama kata puasanya sah tapi tak dapat apa-apa. Sebagaimana Nabi sebutkan min shaimin, betapa ramai orang berpuasa tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Na'udzubillah, bayangkan di pada masyarakat kelak bila kita dibangkitkan, lalu kita pun mula nak hitung bab ibadah puasa. Kita pun tengok, 40 kali kita berpuasa di bulan Ramadan. Tengok-tengok, kosong. Masa tu kita takkan mampu buat apa-apa. Kalau tengok rizak puasa kita susah payah, tahan lapar dahaga, rupanya kosong. Bukan kosong kerana Allah tidak mahu memberi pahala, tapi kita yang telah merosakkan pahala kita. Na'udzubillahi min zalik. Sama jugalah rakan sekerja. Elakkan mengumpat, mengata, mengeji, merendahkan siapa pun rakan sekerja kita. Siapa pun cuba jaga betul-betul, ikat sungguh-sungguh. Ada pula yang buat ayat macam ni. Aku sedang puasa ni, kejap lagi dah buka baru aku datang maki. Perasan tak? Lepas tu dia datang balik. Sebab kadang saya tengok komen tu dah malam kan. Okey, aku datang balik, aku dah buka, sekarang aku nak sambung. Aku duduk simpan je. Papa maki. Ada tu dia maki juga waktu puasa siang. Lepas tu ada orang komen, sabarlah sikit, tunggulah buka puasa. Aku nak maki juga, tunggu buka puasa sekejap lagi. Subhanallah, ia bukan hanya ketika berpuasa, sepanjang Ramadan, siang dan malam. Sebab bukan qiyamun nahar saja, bukan menghidupkan siang, qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah, dengan akhlak yang baik. Sebab itu kita pelik bagaimana orang yang berpuasa, katanya menahan lapar dan dahaga dan apa larangan Allah dan nafsu, tapi masih tak mampu mengawal nafsu tangan untuk menulis, nafsu mulut untuk berkata-kata.